merdeka ni disebut hurriyah. Dan kata beliau, ketahuilah bahawa hakikat merdeka itu duduk pada kesempurnaan penghambaan. Kalau penghambaannya itu benar untuk Allah, maka itulah dia pembebasan ataupun merdeka. Begitu juga kata Husain bin Mansur rahimahullah, barang siapa yang mengkehendaki kemerdekaan, maka terus meneruslah dia menjadi Abdullah, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih lal huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan taqwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih yang berusaha, pengacara majlis yang saya hormati, Datuk Seri Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa serta para pegawai Surah Ar-Rahim Presin 15 Putrajaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini dan seterusnya dapat kembali bertatap muka. Selepas kali terakhir saya datang menyampaikan syarahan di sini kira-kira 1483 hari yang lalu, iaitu hari Jumaat 16 Ogos tahun 2019. Maknanya sudah 4 tahun 22 hari. Dan saya percaya tuan-tuan tak ingat pun saya datang ceramah ke sini. Dan tuan-tuan pun tak ingat tajuk apa yang saya ceramahkan. Kita bincangkan tajuk sama pula tu pada malam ini. Tapi tuan-tuan yang saya percaya tak ingat dah, iaitu tajuk dulu nikmat kemerdekaan. Lebih kuranglah pada malam ni naratifnya saya diminta menyampaikan tajuk kemerdekaan dalam perspektif Islam. Mana jodoh kita merdeka sajalah. Maulid tak ada, Mahijrah tak ada, Isra Mi'raj tak ada, merdeka saja. Pertama, hadirin hadirat sekalian, membicarakan tentang kemerdekaan dalam perspektif Islam. Apa makna merdeka? Merdeka ini adalah seorang penceramah tu, dia mengatakan merdeka ni singkatan dari Mim Ra Dal Ka Alif. Merdeka ni dari mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Adakah itu? Tidak. Sebenarnya asal usul perkataan merdeka adalah dari bahasa Sanskrit. Bahasa yang dipinjam oleh kita, bahasa Melayu ni banyak pinjam bahasa Sanskrit. Kita kalau bahasa Sanskrit ni kata Pendeta Za'ba tidak kurang daripada 300 patah, tapi yang digunakan tak lebih daripada 200 patah saja, melibatkan sekurang-kurangnya ada 14 bidang. Dalam bahasa Melayu kita pinjam bahasa elit India, Sanskrit ini. Kalau tentang waktu, banyak bahasa Sanskrit. Dini hari, hari, kala, kali, ketika, masa, purnama, kala, senja, senja kala, sentiasa, tadi, tatkala, itu semua bahasa Sanskrit. Kalau dalam bidang benda-benda yang ada di langit pun banyak bahasa Sanskrit. Bintang, awang-awangan, angkasa, bima sakti, buana,
cahaya, cakrawala, daksina, gelita, gema, gempa, gerhana, kartika, mega, nusantara, pancalima, purnama, udara, utara, itu semua Sanskrit. Kalau macam saya, sebab bila dah duduk jabatan mufti, antara tugasannya membaca doa untuk buah lili tuanku. Jadi sebab banyak bahasa Sanskrit yang saya tahu sikit sebanyak masuk ke dalam doa untuk tuanku. Ada masa orang pun pelik, ini bahasa apa ni? Moga tuanku didoakan keberkatan oleh seluruh makhluk di bumi, di langit, bumantara dan jumantara. Benda apalah timbalan menyebut bumantara, jumantara. Itu bahasa-bahasa lama. Benda-benda yang binatang, banyak bahasa Sanskrit. Biri-biri, cenderawasih, cepelai, cintamani, gagak, gajah, gembala, geruda, harimau, jentayu, kala, kuda, merak, mergastua, merpati, naga, raja wali, sawa, serigala, singa, unta, macam-macam lagi. Kalau dalam perasaan, paling banyak dalam bahasa Sanskrit. Asa, yang putus asa, asa, asmara, bahagia, bencana, berahi, bodoh, budi, budiman, cela, celaka, cerca, cinta, durjana, derma, dermawan, sukacita, suka, suci, setiawan, dan macam-macam lagi. Maka termasuk merdeka, ini bahasa Sanskrit, daripada asalnya mahardika. Mahardika, makna mahardika ni kekayaan ataupun keagungan ataupun kekuasaan. Dan perkataan mahardika ni, sebab Sanskrit ni bahasa yang sangat berpengaruh di Nusantara, diserap juga selain dia ke dalam bahasa Melayu, diserap juga ke dalam bahasa Jawa kuno. Sebab itu kalau kita semak bahasa Jawa kuno, mahardika ini juga diguna pakai dan banyak muncul dalam kitab-kitab kesusastraan Jawa yang kuno, seperti kitab Sutasoma, Ramayana, Negara Kertagomo, bahkan Kidung Harshawijaya disebutkan perkataan mahardika ini, ataupun akhirnya dikenali sebagai merdeka. Dalam konteks contemporary, istilah merdeka ini digunakan dalam bahasa kita untuk melambangkan kedaulatan sesebuah negara. Sehingga sebuah negara itu bila dia dapat jadi negara berdaulat, dia panggil merdeka. Manusia pun bila dia dimerdekakan, bila dia dibebaskan oleh tuannya, dia panggil merdeka juga, hamba yang merdeka. Sebab itu istilah ini begitu luas sekali, sehingga kan di Indonesia sekarang wujud satu istilah dipanggil golongan dimardika. Satu kelompok etnik dimardika. Dimardika ini kaum mardika atau merdeka, gelaran yang muncul sejak abad ke-17 ataupun 18 untuk bekas-bekas hamba dari benua Asia, khususnya daripada India dan Melaka, yang diambil oleh Portugis, yang di bawah wilayah jajahan Portugis, yang diambil oleh Belanda. Belanda bawa pergi ke Batavia. Batavia ni nama lama bagi Jakarta. Dan diambil hamba ni dari Melaka, daripada India, bawa ke Jakarta, dimerdekakan. Asalnya dia hamba Portugis, dimerdekakan, dan sampai sekarang keturunan itu ada di Jakarta. Mereka ni keturunan kaum merdeka ini tinggal di sekitar kampung Tugu di Jakarta Utara. Dan orang Indonesia panggil mereka ni Portugis hitam, ada istilah. Artinya perkataan merdeka itu begitu luas sekali. Apa hakikat sebenar merdeka ini yang kita nak lihat. Hadirin hadirat sekalian, hakikat merdeka ini saya tertarik dengan huraian yang diberikan oleh Syed Najib Al-Atas. Ini pemikir orang kita lah. Dia memberikan huraian merdeka yang begitu indah sekali. Katanya merdeka ni pertama adalah ikhtiar. Ikhtiar ini maknanya orang itu boleh memilih melakukan apa. Merdeka ni bukan bebas. Dia kata kalau bebas dia tidak melakukan, tapi kalau ikhtiar dia memilih. Dulu di bawah penjajahan kita terhad, semayang ke haji ke apa, kita buat apa yang dibolehkan saja. Tapi bila merdeka, dia ada ikhtiar, boleh memilih. Jadi itu satu. Yang kedua kata dia, merdeka ini adalah apabila seorang itu menjadi abdullah. Ini menarik. Merdeka ni adalah orang itu dia menjadi hamba Tuhan dan bukan menjadi hamba makhluk. Apabila dia terlepas daripada perhambaan kepada makhluk, itulah saat dia merdeka. Bukan sekadar makhluk, dia tidak jadi hamba kepada harta, kepada kereta, kepada handbag, kepada pangkat, gelaran, kedudukan.
hamba grade jawatan misalnya. Maka ketika itulah dia merdeka. Hamba daripada handphone. Kan kita hamba dengan handphone ni. Hamba rokok. Orang yang ketagih nikotin, dia hamba. Dia belum boleh merdeka lagi. Bahkan kalau dia terlupa buat rokok, tak khusyuk dengar ceramah Allah. Lupa pula buat rokok. Kata, kan balik kan tak boleh nak cucuk. Sebab rumah tak ada lesen. Dalam perjalanan ke masjid, bolehlah sesebatang dua. Lupa pula beli. Dia dicengkam itu. Dicengkam. Namun budak muda gantung vape rokok elektrik, dia tidak merdeka. Dia dikongkong oleh benda itu. Mungkin sebab daripada kecil gantung puting, dah besar pun dia dah terbiasa. Ni agakkan saya lah, dia dah terbiasa menyonyot. Saya kecil mak gantungkan leher, nyok sambil naik walker. Dah besar tak ada puting, isap rokok elektrik. Ni mak jangan marah, ni cerita tak merdeka. Baik, itulah hadirin hadirat sekalian. Tertarik saya dengan huraian oleh para ulama, antaranya Abu Qasim Al-Qushairi, ketika dia menjelaskan makna huriyah, merdeka ini sebagai salah satu makam di dalam ilmu tasawuf. Kalau kita buka dalam risalah Qushairiyah, dalam kajian tasawuf, merdeka ini disebut huriyah. Dan kata beliau, ketahuilah bahawa hakikat merdeka itu duduk pada kesempurnaan penghambaan. Kalau penghambaannya itu benar untuk Allah, maka itulah dia pembebasan ataupun merdeka. Begitu juga kata Husain bin Mansur rahimahullah, barang siapa yang mengkehendaki kemerdekaan, maka terus meneruslah dia menjadi Abdullah, hamba Allah. Kata Imam Al-Junaidi, sesungguhnya kamu tidak akan sampai kepada makam kemerdekaan sementara hakikat penghambaan yang menjadi tanggunganmu masih terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan. Makna bahasa mudahnya, merdeka ini sejatinya adalah bila dia menjalankan peranannya sebagai Abdullah. Dan inilah perjuangan yang ditiupkan oleh para ulama kepada kita daripada dulu merdeka. Dia tiupkan semangat untuk kita ini bangkit. Sebab itu merdeka ini satu disiplin dalam tasawuf. Maka jangan heran peniup semangat kemerdekaan adalah orang tasawuf, orang tarikat. Yang ulama-ulama yang kita baca sejarahnya, mereka ini orang tarikat. Kenapa orang tarikat berjuang? Sebab merdeka salah satu komponen mustahak untuk sampai kepada makam ma'rifatullah. Bagaimana mungkin kamu jadi hamba Allah yang sejati kalau dalam hati masih ada kebesaran makhluk, masih membesarkan makhluk? Sebab itu kita melihat pemberontakan golongan petani kepada Belanda di Cilegon pada tahun 1888. Itu digerakkan oleh ulama-ulama seperti Kiai Abdul Karim yang sebenarnya memimpin tarikat Qadiriyah untuk menentang penentangan Belanda itu. Begitu juga pendukung-pendukung tarikat Samaniyah melakukan jihad ke atas Belanda di Palembang tahun 1811 sampai 1822. Tarikat. Kalau di Turki, Bediüz Zaman Said Nursi juga orang tarikat. Begitu juga Imam Syamil Ad-Daristani Al-Naqsyaband. Ini orang Naqsyabandi. Sebagai sufi tarikat Naqsyaband, selama 25 tahun dia mengetuai perjuangan menentang Rusia. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jazair, Amir Abdul Qadir Al-Hassani Al-Jazair ini di seorang syarif ataupun Sayyid dalam Al-Mursyid tarikat Qadiriyah. Ada cerita menarik, dia ni Perancis pernah tangkap Amir Abdul Qadir Al-Jazairi ini, dan dia dimasukkan ke satu tempat tahanan, ditolong di Perancis. Bila masuk kawasan penjara itu, ramai pula banduan masuk Islam. Dek kerana dia duduk di situ, tengok dia ni baik, masuk Islam. Dan dia mencipta satu kekuatan moral di kalangan banduan ketika itu. Orang tertarik dengan akhlaknya, sehingga kan hari ini nama beliau telah diabadikan di Clayton County di Iowa, Amerika Syarikat. Ada satu bandar namanya Bandar Al-Qadir. Nanti tuan-tuan boleh Google ELKADER. Nama seorang ulama tasawuf yang berjaya mengubah manusia-manusia hak tak senonoh jadi baik. Orang putih ambil, bubuh nama di sebuah bandar di Clayton County di Iowa, Amerika Syarikat. Dinamakan daripada inspirasi Syekh
Sufi ini. Begitu juga Syekh Said Umar Mukhtar. Dia ni pejuang Sufi dengan tarikat Sanusiyah. Kalau kita di alam Melayu ini, ni adik-adik orang muda ni, kita nak kongsi malam ni. Sebab kita tengok sekarang ni ada kalangan, di kalangan kita bukan semua yang agak nakal sikit, yang macam memandang sinis kepada orang nak tarikat, orang nak tasawuf. Jangan gitu. Ini mungkin dia tasawuf ni jangan tengok murid, tengok guru. Murid memanglah work in progress kan. Benda belum siap memang macam-macam rupa. Work in progress ni tak boleh nilai. Kita nilai benda dah siap. Projek belum siap mana boleh nilai. Dia dalam proses lagi, work in WIP. Yang kelahi dalam Facebook nak berdebat siang malam semua WIP semua tu, work in progress lagi tu. Belum lengkap, tak dapat kelaikan menduduki lesen belum dapat tu. Tak dapat kelulusan menduduki pun lagi. CM belum dapat lagi tu. Tapi jadi kita pun kata ini tengok semua bukan dia tu yang tak betul, ajaran tu betul, guru tu betul. Ini jangan pukat semua. Kalau kita di alam Melayu ni, Syekh Daud Al-Fatani dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, mereka ni berjihad menentang penjajahan Siam. Syekh Nawawi Al-Bantani naikkan semangat para pejuang kemerdekaan Nusantara. Daripada Mekah sana ditiupkan. Syekh Yusuf Makassar menentang Belanda di Banten. Syekh Ahmad Zaid Al-Fatani, dia menyebarkan doktrin jihad dalam tulisan-tulisan dia. Begitu juga Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Mahfuz Ternas dan ramai lagi. Dan kalau Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dengan Syekh Daud Al-Fatani ini antara ulama yang paling berpengaruh sekali. Kedua-dua tokoh ulama ini terlibat dalam perang melawan penjajah Siam di Patani. Dan kekentalan mereka ini telah menyebabkan lahir pula kader-kader daripada ulama-ulama muda yang meneruskan pula perjuangan di pelbagai kawasan di alam Melayu ini. Sebagai contoh, Syekh Wan Hassan Besut ataupun Syekh Muhammad Bendang Daya ataupun Syekh Abdul Halim Kelantan, Syekh Abdul Qadir Mustafa Syekh Abdul Qadir Mustafa di Bendang Daya. Kemudian ada pula Tuanku Tembusai Minangkabau. Ada juga Raja Ahmad Raja Ali Riau yang merupakan kader kepada Syekh Daud Al-Fatani. Macam di negeri saya, di negeri Pahang, tokoh terkenal yang meniupkan semangat Mat Kilau dan juga pendekar lain, Tok Palu. Semuanya ulama-ulama yang berlatar belakangkan tarikat. Apa sebab? Kan disebut di awal tadi, kebebasan ini benda mustahak dalam agama kita. Apatah lagi dalam disiplin ilmu tasawuf. Macam di Pahang, selain pada Tok Palu, yang menggerakkan juga Tuan Guru Osman Senik misalnya. Tuan Guru Osman Senik ini dia guru silat pejuang-pejuang di Pahang. Mat Kilau, Tok Bahman, Tok Gajah, Mat Lela, Parlimen Muda Jempol, semua belajar bersilat dengan dia. Betul juga siapa lagi? Dan dia juga adalah anak murid kepada Syekh Abdul Qadir Tok Bendang Daya. Dia seorang ulama terkenal di Patani. Sebab itu siapa lagi? Haji Ishaq. Haji Ishaq ni adalah ulama yang mengajar dan berdakwah di Pulau Tawar, dan dia juga berjaya meniupkan semangat jihad pejuang-pejuang Pahang. Dan ulama ni dulu, walaupun mereka adanya kalangannya tidak pergi berperang kerana faktor usia, tapi mereka ni yang menyuntik, yang menulis banyak kitab-kitab. Ramai ulama yang menulis kitab-kitab untuk pergi berjihad melawan penjajah. Antara yang terkenal kitab yang terpenting termasuklah misalnya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia sendiri buat 2 kitab tentang jihad. Pertama, Nasihatul Muslimin wa Tazkiratul Mu'minin fi Fadail Jihad wa Karamal Mujtahina fi Sabilillah. Dia buat tentang fadilah jihad zaman itu. Begitu juga dia buat kitab Mulhikun fi Bayani Fawaidin Nafi'ah fi Jihad fi Sabilillah. Faedah berjihad fi Sabilillah. Kemudian ada juga Syekh Daud Al-Fatani buat kitab Lum'ul Fawaid dan juga Munyatul Musalli. Munyatul Musalli itu walaupun kita belajar tentang semayang yang Ustaz Zahidrus mengajar apa semua, tapi dalamnya ada semayang darurat, semayang ketika takut, macam-macam lagi. Jadi semasa bab itu dihuraikan tentang jihad. Ini kecerdikan ulama dulu. Begitu juga siapa lagi? Misalnya ada satu Syekh Hussein bin Sulaiman Al-Jawi Al-Funtiani. Ini ulama daripada Pontianak. Boleh buat kitab Tuhfatul Raghibin. Begitu juga Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dia buat kitab Nihayatul Zain, dan ramai lagi. Sebab itulah hasil daripada suntikan orang-orang ini
para ulama-ulama ini, maka orang dulu semangat nak bangkit. Itu yang datang perkataan mim ra dal ya kaf alif, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Ini hakikat merdekanya. Kalau kita lihat perjuangan orang tua-tua dulu, bila dah ditiupkan dengan jihad ini, mereka pun lawanlah segala petualang-petualang yang datang. Apa nak jadi-jadilah. Walaupun kemenangan tu tak adalah dapat. Kita Portugis jajah Melaka 130 tahun. Tahun 1511 sampai 1641. Lawan tapi tak menang. Itu juga Belanda jajah Melaka Johor 183 tahun. Lawan tak menang, tapi lawanlah. England jajah kita 117 tahun. Jepun jajah kita 4 tahun. BMA, British Military Administration, 12 tahun. Keseluruhannya kita dijajah 446 tahun 7 hari. Walaupun tak menang, tetapi lawan, jihad. Kita nak bebaskan diri kita daripada jadi hamba makhluk. Kalau tuan-tuan imbah balik, ingat tak dialog antara Rostam Farrokhzad dengan Rabi' bin Amir bin Khalid bin Amru al-Asidi at-Tamimi radhiyallahu anhu. Ini cerita yang popular. Dalam satu peperangan, Panglima Parsi namanya Rostam Farrokhzad. Rostam Farrokhzad ni Commander in Chief of the Sassanid Persian Forces. Ini general, 3-star general ni, besar. Jadi dia pun panggil tentera Islam, datang, hantar wakil, nak bercakap dengan dia. Tuan-tuan sekalian, dia ni besar. Panglima 3 bintang ni besar. Rostam ni, dia panglima angkatan 80,000 tentera. Dan dia ada 33 gajah perang yang di bawah perintah dia. Yang pergi berjumpa dengan dia bukan panglima, tak ada star pun. Rabi' bin Amir ni bukan sahabat kanan, tapi Khalid Al-Walid hantar dia untuk nak menunjukkan kepada panglima Rom, aku hantar meja ni. Bawa naik pangkat, kapten naik meja. Aku hantar meja ni, pergi jumpa. Khalid ada panglima dia. Dia ramai panglima, 1 star, 2 star ramai. Khalid Al-Walid sendiri boleh datang. Dia ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Musanna bin Haris, Huzaifah Al-Yamani, ada Nu'man bin Muqarrin, ada Abu Ubaid, ada Hisham bin Utbah, ada Abu Layla, ada Qaqqa ibn Amru. Ini nama yang tuan-tuan lebih kenal berbanding dengan nama Rabi' bin Amir. Siapa kenal Rabi' bin Amir? Tak ada orang kenal. Tuan-tuan pun tak pernah kenal nama dia. Tak glamour pun. Patut hantar Khalid Al-Walid. Qaqqa tu pada anak. Qaqqa ibn Amir ni dia panglima GGK, grup gerak khas. Panglima GGK tu. Qaqqa ni SOF. Zaman Omar Al-Khattab, jolong-jolong kali Omar Al-Khattab mewujudkan unit elite, Special Operation Forces, SOF. Komando, Pascal apa semua ni. Dan panglima dia Qaqqa ibn Amru. Qaqqa ni dengan anggota dia pernah musnahkan unit tentera elit Parsi di Kazima. Parsi ada dia punya komando. Lipat dia geng-geng Qaqqa aja. Boleh je Khalid hantar dia pergi berdialog dengan Rostam. Tak. Khalid nak tunjuk, aku hantar pegawai aku biasa je, tapi dia punya jiwa merdeka. Pergi berjumpa. Terkejut apabila Rostam Farrokhzad tengok yang datang dia pegawai biasa. Dia tanyalah, kita dengan Parsi ni, dia kalau kerajaan Parsi ni kerajaan yang memang lama berperang dengan kita, dengan orang Islam. Kita dengan orang Parsi ni perang agak lama jugalah. Dan perang-perang tu memang perang yang istimewa, yang direkodkan dalam sejarah. Sebab perangnya ada yang perang yang pelik-pelik. Sebagai contoh perang berantai, Zatus Salasil atau Battle of Chains. Ini antara peperangan dengan Parsi yang begitu terkenal. Kerana orang Parsi, tentera dia walaupun ramai, dia tengok orang Islam datang, semua lari takut. Jadi panglima dia tak nak bagi anggota dia lari, dia rantaikan anggota dia. Ikat, tak, jangan lari. Punyalah menggerunkan tentera Islam pakai rantai. Jadi perang tu dipanggil perang berantai. Jadi orang Islam bila tengok musuh kena ikat, latihan memanah lah. Oh, pada jauh mati seorang. Tak cerdik general, tak apa cerdik. Jadi tak boleh nak menyorok sial. Jadi bila Khalid Al-Walid hantar anggota level Rabi' bin Amir, ketika itu Parsi goyang.
ada sikit goyang. Sebab dia orang fikir ini anggota macam ni pun. Bayangkan Rabi' bin Amir bila Rostam Faruzat tanya, ente apa tujuan datang nak jajah negara kami? Apa sebab datang sini? Why? Apa salah kami? Apa masalah kau orang ni? Rabi' bin Amir dia boleh jawab, Allahu bata'asana linukhrijan nas bin ibadatil ibad ila ibadatillah wahdah. Dengan berani dia jawab, kami datang nak membebaskan kamu semua daripada jadi hamba manusia kepada menjadi hamba kepada Allah. Kami nak bebaskan kamu semua. Sudah-sudahlah jadi hamba kepada hamba manusia, hamba makhluk. Wa min daiqid dunya ila sa'tiha wa min juril adyan ila adlil Islam. Kami datang untuk membawa kamu dari dunia yang sempit ini kepada dunia yang lebih luas. Kami datang nak bawa awak daripada kezaliman agama yang zalim, mengenali agama yang paling adil, iaitu Islam. Ini anggota bawahannya boleh bagi kata dua kepada 3-star general. Jiwa merdeka. Baik itu para sahabat, dia begitu kuat berpegang teguh kepada semboyan ini, hingga kan musuh kalau dia beri kata dua, dia akan firm dengan apa yang mereka sebutkan. Sebagai contoh, pernah juga berlaku satu dialog antara Ubadah bin Samit yang merupakan utusan kepada Panglima Amr bin Al-As, yang ketika itu diutus oleh Khalifah Umar Al-Khattab kepada Mauqawqis. Mauqawqis ni gubernur Rom yang di Mesir. Jadi Ubadah bin Samit dia bawa 3 perkara. Ketika dia tanya, apa tujuan you daripada jauh datang ke Mesir ni, seberang laut apa semua? Kami ni, kata Ubadah bin Samit, ud'uhum ilal Islam. Kami diarahkan untuk mengajak tuan-tuan ni, jom kita Islam lah beramai-ramai. Fa inhum abau fasalhum jizyah. Kalau tuan-tuan tak nak terima, tuan-tuan kena bayar cukai. Fa inhum abau fasta'in billah wa qatilhum. Tapi kalau mereka tak nak juga bayar cukai, tak nak jadi warga negara yang baik, maka perang. Jadi saya bawa 3 tawaran kepada tuanku, pilih mana satu? Islam, bayar cukai, ataupun kita bergaduh jelah. Mauqawqis tanya, afala tujibuna ila khislihi ghaira hadhil khisalis salas? Tidakkah kamu boleh buat alternatif lain selain pada 3 perkara ni? Bincanglah, apa benda pelik sangat ni. Farafa'a Ubadah yadai. Dia pun angkat, Ubadah bin Samit angkat tangannya ke arah langit. Dia pun mengata, wa rabbus samai wa rabb hazil ard wa rabbu kullu syai' ma lakum indana khislati ghairiha fakhtaru li anfusakum. Dia boleh cakap dengan wakil raja Rom. Dia kata, demi Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di padanya, kamu tidak ada pilihan lain melainkan 3 perkara itu. Tentukanlah pilihanmu sekarang. Maka akhirnya mereka bersetujulah. Ada yang Islam, ada yang bayar cukai, tapi tidak berlaku peperangan. Ini jiwa merdeka. Jiwa yang tak ada tunduk kepada kebesaran makhluk. Kita, tuan-tuan, jiwa kita ni kebesaran makhluk masih banyak. Masuk masjid memanglah Allahu Akbar, tapi lepas tu macam-macam dalam kepala datang. Tak adalah kebesaran Allah. Mula-mula je Allah Maha Besar, lepas tu tipu semua. Yang lain semua kebesaran makhluk. Takut dengan bos, takut dengan majikan, takut bini, semua takut lah. La ilaha. Bukan takut bini, menakutkan apa tu pula lah istilah masing-masing. Tapi itulah, kita memang payah jadi orang merdeka betul. Sebab jiwa kita masih membesarkan makhluk. Itu kalau jemaah tabligh, dia antara disiplin riyadhah dia ketika keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan tu adalah mengajar masuk kebesaran Allah, buang kebesaran makhluk. Tentu ingat senang. Susah. 3 hari berdapat? Tak dapat. Baru zikir Allah nak bagi kebesaran Allah masuk, buang makhluk. Keluar masjid nak pergi ziarah, anjing bulldog tunggu. Menjelja Elio. Geng-geng mana nak jalan kedok ni.
buang kebesaran makhluk masuk kepada Allah. Tak bergerak juga. Anjing boh. Makhluk tu. Jadi bukan senang lah, bukan senang. Sebenarnya banyak kita nak katakan tentang hakikat kemerdekaan ini, tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan isyak yang akan berkumandang sebentar saja lagi kalau tak salah kiraannya. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung syarahan pada malam ini berkenaan tentang kemerdekaan dalam perspektif Islam. Kita dah pun menerangkan tentang bahawa merdeka ini adalah satu cabang ataupun satu disiplin dalam ilmu tasawuf, satu maqam, satu stesen yang perlu dilalui untuk orang yang nak sampai kepada ma'rifatullah, mengenal Allah, mengenal diri. Dia kena merdeka dulu, mengosongkan hati daripada membesarkan makhluk, dan dia memasukkan kebesaran Allah dan jadi hamba Allah. Itu maksudnya. Ini merdeka. Sebab itu kalau kita melihat di dalam satu hadis, pernah Nabi SAW dia menyebutkan innamal dunya li arba'ati nafar. Allah beri dunia ni untuk 4 orang. 4 orang. Pertama, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamullahu fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Pertama sekali Nabi sebut dunia ni untuk siapa? Untuk hamba Allah. Hamba Allah yang diberikan kepadanya ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah melalui hartanya itu, dan dia menyambung pula tali silaturahim, dan dia mengetahui hak-hak Allah. Maka orang tersebut bi afdalil manazil, itulah orang kedudukan yang paling baik di sisi Allah. Hadis ni panjang, tapi semuanya yang Nabi sebut abdin, 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 diulang banyak kali. Artinya kita ni nak jadi hamba, nak jadi manusia terbaik, makhluk terbaik Allah, mesti jadi hamba Allah, Abdullah. Kita tuan-tuan, kalau orang sebut kita hamba bini, kita mengamuk. Mu ni hamba bini sungguhlah. Mu ni hamba bos sungguhlah. Ikut sangat ke bos kulu kili. Tak ada benda dapat. Orang kutuk kita. Tapi kalau mu ni hamba Allah sungguhlah, kita megah. Kita megah. Sebab itulah sehebat-hebat Nabi kita ketika Isra' wal Mi'raj. Walaupun banyak kejadian pelik yang Nabi lihat, tapi Allah Ta'ala hanya menyebut itu hamba-Ku sahaja. Maha suci Aku yang menjalankan hamba-Ku di waktu malam. Sebab itu mari jadi hamba Allah. Orang pantai timur, kalau dia nak menggelar diri dia, dia sebut ambo. Ambo. Orang Terengganu panggil hamba lah. Hamba. Dia bukan maknanya hamba ni hamba sahaya. Tidak. Saya ni hamba Allah. Supaya nak mengingatkan dalam pertuturan percakapan, kita ni hamba Allah. Persoalannya siapa hamba Allah? Variasinya mengikut kata nama ataupun kata kerja. Ada abda, ibadu, ibadi, abid, fa'budu, ya'budu dan banyak lagi. Semuanya menjurus pada maksud yang sama. Sebab itu kalau dalam Quran ada lebih pada 10 ayat yang memberikan pengertian tentang yang dimaksudkan ciri-ciri hamba. Antaranya Allah Ta'ala menyebut ciri hamba Aku ni berjalan di muka bumi dengan rendah diri. Itu ciri hamba Aku. Ada ayat lain disebut ciri hamba Aku bila dia bertemu dengan orang jahil, maka dia akan mengucapkan selamat kepada orang tu. Maksudnya kita kan dalam perjuangan ada masa orang tak berapa cerdik ni, dia kritik kita. Dia tak faham ke benda itu. Dia layman. Kadang dia kutuk kita. Ada setengah orang cepat koyak, terus terbakar. Jangan, dengan orang tak berapa cerdik ni, kita cakap baik je dengan mereka. Dan itu ciri hamba Allah. Kalau kita dengan orang hak bodoh netizen tu, kita nak jawab tumbuk something wrong lah. Itu man on street dia panggil. Kita apa baik lah, kecuali dia fitnah tu, barulah kita mengambil tindakan.
Siapa lagi ciri hamba? Ini semua dalam Quran lah. Ada, saya ingat lebih pada 10 ayat. Ada juga disebutkan hamba aku itu orang yang bangun malam, qiyamul lail, orang sujud semayang tengah malam, tu ciri hamba aku. Ada juga ciri hamba aku ni orang yang mohon jauh pada neraka bersungguh-sungguh. Ciri hamba aku juga orang itu menafkahkan harta yang lebih daripada keperluan dia. Mana ada belen dia beri, ada belen dia beri, ada belen dia beri. Macam-macam lah ada. Saya ingat lebih pada 15 ciri-ciri hamba Allah yang boleh kita cari di dalam Al-Quran. Dan orang yang dapat tahap diiktiraf sebagai hamba Allah, maka dia telah mendapat darjat yang tertinggi. Sesiapa pun lah, tak kiralah makhluk langit sampai daripada bumi sampai ke langit, tak kiralah malaikat ke roh ke jin ke manusia, apa juga ciptaan Allah, darjat paling tinggi yang dia boleh dapat adalah hamba Allah. Biasa hamba ni rendah. Kalau kita dalam dunia ni, hamba ni rendah. Tapi hamba Allah kedudukan tinggi. Sebab itulah dengan merasakan kita ni hamba, maka kita tak akan sombong. Kita ni hamba kepada Allah. Dalam surah Maryam ayat 93 ada disebutkan bahawa in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Tidak ada suatu pun makhluk di langit dan di bumi kecuali akan datang menghadap aku sebagai hamba. Allah Ta'ala sebut, mu esok mari jumpa aku hamba. Engkau jawatan apa? Grade 48 mangku 8 tahun ke? Kau grade 52 ke? Josasi ke? Terus 3 ke? Katan Sri ke? Katun ke? Apa saja, all mean in all profession. Siapa pun engkau hamba aku. Dan kalau kita tengok the big reason, the purpose yang paling mustahak sekali, Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak cipta pun makhluk jin dan manusia ni melainkan dia punya objektif utama adalah dia submission to God. Dia jadi hamba aku. Tapi berapa orang yang tidak dapat menjalankan misi ini? Sebab kita tak jadi hamba dia. Kita jadi hamba kerja, hamba macam-macam hamba. Ingat, Allah hanya sudi mendengar doa daripada manusia yang berjiwa hamba saja. Selain daripada hamba, Allah tak sudi pun mendengar doa itu. Buktinya surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan bila hamba-hambaku, garis bawahkan perkataan ibadi, bila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah, aku ni dekat dengan hambaku, aku akan kabulkan segala doa mereka kalau dia bermohon. Dan hendaklah mereka percaya kepada aku, dan mereka kena selalu berada dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Sebab itulah kemuncak rukun Islam adalah ibadah haji. Haji ni kemuncak kita jadi jiwa hamba. Sebab itu tuan-tuan pergi buat haji, semuanya ritual yang kita buat, jiwa menjurus kepada hamba. Kenapa pakai ihram? Kenapa kena berlari kecil daripada lampu ke lampu? Kenapa kena kutip batu? Kenapa kena bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah? Why? Walaupun penceramah tabung haji boleh cerita, oh hikmahnya adalah, oh ini post factum daripada Nabi Ibrahim, Siti Sarah, gini Nabi Ismail. Itu falsafah saja. Jauh yang sebenarnya Tuhan nak menunjukkan mu hamba, mu dengar, obey aku, ikut cakap aku. Lari, bereboh, lari. Kutip batu, bereboh, kutip. Dengan seluar dalam tak ada apa, tak ada kain lulai. Kalau duduk cece lah. Bayang, nak tunjuk hamba. Mu siapa? PTD, Grade S, apa pangkat besar. Mari sini 2 kain. Tak ada, pakai kain tawar putih saja. Tak boleh pakai songket, tak boleh. Tenang faham sekali buat. Dah, tak boleh pakai. Apa sebab? Hamba.
Sebab itu bila dunia nak kiamat, tandanya adalah orang pergi ke Mekah tak ada jiwa hamba, dah tak dapat develop lagi. Sedangkan kita pergi sana nak develop jiwa hamba. Duduk Malaysia, orang sembah kita, orang tabik kita, orang dulang kita, macam-macam. Payah nak create jiwa hamba. Kalau tuan-tuan dalam army ke navy ke, dalam pasukan seragam lah, anggota, oh itu memang kalau anak buah entok-entok kaki hormat ke kita, tuan, macam-macam hormat. Itu memang budaya dalam anggota. Sebab kalau dia tak hormat bos, macam mana kita nak arah dia berjuang? Tapi bayangkanlah, jiwa hamba payah nak buat. Tapi bila pergi ke Mekah, turun jiwa hamba. Saya dulu pernah pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah, merasa macam-macam lah. Muassasah pernah merasa. Muassasah merasa. Dengan Tuan Kuat Haji Maisur Agung merasa. Jadi tetamu kerajaan Arab Saudi pun rasa. Kita boleh bezakan. Kita boleh bezakan jiwa kita hamba ataupun tidak. Bila pergi dengan VIP, tu ada sikit. Kata habis aku jahanam macam ni. Kita kata ya Allah, susah pun nak jaga tu ada. Bukan macam mana kita potong queue kan. Mana orang sampai Masjid Nabawi isi online macam kita dah lah naik pagi daripada hotel, jemput dia protokol, naik kereta golf, lalu dekat orang beratuk, kita malu potong queue ni semua. Tapi protokolnya begitu, ikutlah ngiring masuk Raudah. Orang masuk Raudah bubuk-gebuk, nipu-nipu, tukar macam-macam benda. Kesian kita masuk, bukan sembahyang dok, boleh menerak guling saja, nak ambil gambar video guling dalam Raudah, guling. Kita akan rasa. Jadi nak dapat jiwa hamba tu mencabar. Sementara lagi sekarang Mekah, Madinah banyak pula hotel mewah-mewah. Oh, janganlah. Orang dah tak bolehlah jadi jiwa hamba lagi dah. Siap tanya, ni you punya hotel provide apa? You ada butler, macam-macam. Ada gym. Nak gym apa kaki tawah tu. Serupa je exercise. Kira berapa treadmill. Sama. Sibuk tanya gymnasium. Tanya sauna. Ingat ni Kuala Lumpur ke? Tanya sauna. Bukan tak boleh kan, ada yang marah pula tak boleh duduk hotel. Ustaz takkan duduk masjid ke? Bukan. Kita nak develop jiwa hamba. Mekah je benteng terakhir. Mana lagi boleh buat? Baik tu orang tabligh dia pergi India, pergi Pakistan, pergi Bangladesh, baru kan tahu macam mana makan Indian street food tu kan. Hak tuang susu jelai lidah tu. Muka jual teh. Benda tu Dolly Chawla apa nama. Tahu minum tu baru tahu. Sikit perut 3 hari. Chai Dolly chai. Indian street food. Suka tengok. Kalau tuan-tuan ada masalah, tengok je lah video-video Indian street food. Gelak pada mula sampai habis. Suka tengok. Suka. Tengah-tengah tengok Indian street food, keluar pula proses pembuatan budu. Lah ingatkan kat India. Serupa ke apa? Baik itu muslimin muslimat sekalian, hamba ni mustahak. Timbul persoalan. Bagaimanakah seorang hamba itu dia nak mengisi merdeka negara dia ni? Dalam Quran, Allah Ta'ala ada menyebut tentang ciri-ciri hamba dia yang benar-benar mengisi kemerdekaan ini. Dan Allah Ta'ala menggunakan perkataan makannahum. Sesungguhnya orang-orang yang aku telah kukuhkan kaki mereka di muka bumi. Yang diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ulama' tafsir sebagai orang merdeka, kemerdekaan negara. Orang yang makannahum fil ard ni, orang yang ada kedaulatan ini, nombor satu Allah Ta'ala sebut iqamus salah. Dia mesti mendirikan sembahyang. Dan ingat, redaksi yang digunakan adalah redaksi jamak, plural. Aqamus salah ni makna sembahyang beramai-ramai, artinya banyak. Maka hamba Allah, dia mesti merdeka ni diisi dengan sembahyang beramai-ramai. Di mana sembahyang beramai-ramai ni? Masjid surau. Kena datang masjid, kena datang surau. Itu pengisian merdeka. Sebab kalau kita kaji sejarah yang saya sebut di awal tadi,
Perjuangan meniup semangat merdeka dari masjid. Maka pengisiannya juga mesti di masjid. Kenapa hari ini orang kita nak cakap tentang agama di luar takut? Kenapa kita takut? Tidak ada kebesaran Tuhan. Nak sebut tentang Islam takut. Apa sebab? Kerana kita bukan orang masjid. Orang masjid, Tuhan akan hilangkan ketakutan. Dalam Quran dia janji, orang yang imarahkan masjid aku, dia takkan takut kecuali Allah. Tuan-tuan tak percaya datang masjid, tuan-tuan takkan takut. Tidurlah hotel seorang pun tak takut kena tindih ke apa, tak ada penakut langsung. Mana tuan-tuan yang penakut-penakut yang tak datang masjid? Contoh saja. Kan ada pula Tok Imam penakut aletih lah. Tak betul lalu contoh. Tok Imam kalau penakut maknanya datang masjid time tugas lah. Jadi jangan takut. Takut ini untuk orang yang tak datang masjid saja. Jadi Allah Ta'ala guna aqamus salah. Diri semayang beramai-ramai. Bila subuh utuh, pagi tumbuh, hati teduh, peribadi tak angkuh, keluarga tak keruh, damai akan berlabuh. Kalau zuhurnya teratur, diri jadi jujur, hati takkan kufur. Syukur, amal takkan uzur, keluarga makin aku, peribadi akan makmur. Kalau asarnya kelar, jiwa sabar, raga tegar, rezeki makin lancar. Kalau maghribnya tertib, wirid jadi karib, akan jauh dari aib, syafaat takkan raib. Kalau isyaknya terjaga, malam bercahaya, gelap tak terasa, insya-Allah hidup damai sejahtera. Datanglah masjid. Insya-Allah surau masjid kita ini tak ada apa-apa yang tuan-tuan risaukan, sebab imam dah disediakan. Dia orang takut pergi semayang kalau mari surau tu tak ada imam, semua takut. Sebab takut tolak jadi imam. Macam tuan-tuan yang datang pakai jubah, berani pakai jubah datang masjid. Apa sebab? Sebab ada imam, cuba tak ada imam. Tuan-tuan berani pakai jubah? Tak berani. Taubat tolak dia orang. Ada surau kota mana saya tak ingat, tak ada imam. Semua jemaah datang pakai t-shirt bola semua. Yang datang semayang. Kenapa semua pakai t-shirt? Siapa pakai jubah tak terus jadi imam. Jadi kita orang tak berani. Jadi imam okey, tapi ayat yang sama je lah. Semalam baca tu, hari ni baca itu. Panjang apa, tapi tak confident, takut lupa. Itu ialah standard. Jadi ingat, keseluruhan perjuangan kita merdeka dulu dipimpin oleh imam masjid dulu-dulu. Masjid, ulama, kiai, bilal, syiah, pengurusan masjid, nazim masjid, semua ni yang menggerakkan jemaah. Kita tengok misalnya zaman Jepun. Zaman Jepun antara yang ketara lah. Jepun agak kurang hajar sikit. Sebab Jepun ni dia paksa kita buat macam-macam ritual yang mengganggu gugat akidah kita. Misalnya tunduk kepada Tenno Haka, maknanya the Emperor of Japan. Kita kena tunduk setiap pagi, ada roll call. Kemudian kena nyanyi lagu Kimi Gayo. Yang lagu Miyoto Kaino Sarawaden Kete tu Piramli buat. Itu lagu betul tu, kena nyanyi setiap pagi. Tapi sebab orang masjid dia tak sama dengan orang lain. Kita masjid, kita semayang, kita tahu ini something wrong. Kenapa kita kena tunduk pada matahari? Matahari, dia kata sebab Tokyo tu ada matahari. Tapi bagi orang yang ada iman, tak tegak, mak dia nak bongkok macam rukuk begitu. Jadi lawan. Dan lawan itu start daripada masjid. Bukan di negara kita, di seluruh Nusantara. Tengku Syekh Abdul Jalil, Masjid Syuhada di Chok Piling di Aceh Utara, berlawan dengan Jepun. Sebab Jepun suruh tunduk pada matahari di tanah. Kiai Haji Zainal Mustafa, pesantren Sukamanah di Singaparna, lawan Jepun. Begitu juga Hadratul Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur, pengasas Nahdlatul Ulama. Sehingga dikatakan tangan dia tu sebab kena pukul dengan Jepun sampai tak boleh berfungsi. Salam orang tak boleh beri sangat. Zalim orang Jepun. Ki Bagus Hadi Kesomo, pengasas Muhammadiyah pun sama. Ayahanda kepada Hamka Haji Abdul Karim Haji Rasul, ramai lagi. Mereka ni menggerakkan rakyat untuk bangun, menentang benda-benda yang menyebabkan kita ni hilang jadi hamba Allah. Syekh Mas'ud Al-Banjari daripada Banjarmasin, Syekh Daud Al-Fatani dari Petani, Syekh Abdul Samad Al-Palembani daripada Palembang. Dia semua berjihad, melawan
Kedah, nak mempertahankan Kedah daripada serangan Siam tahun 1832. Pangeran Diponegoro misalnya terkenal dalam sejarah Indonesia. Di Banjarmasin, ulama-ulama seperti Haji Buyasin, Haji Muhammad Arsyid, Haji Nafis, ini semua yang menggerakkan jihad melawan Belanda tahun 1859. Di Banten, Maulana Judah, Kiai Dukuh pengaruhi Sultan Banten lancarkan jihad kepada penjajah di Pajajaran dan juga di Palembang. Kiai Embun pernah merangsang jihad pada Belanda di Banten tahun 1683. Itu juga pembentukan golongan-golongan petani, perang Padri, Imam Bonjol di Minangkabau, gerakan Syekh Yusuf Tajuh Khalwati di Makassar, Wali Songo di Tanah Jawa, Teku Cik Tiro di Aceh. Hatta di Kemboja pun pondok banyak ulama-ulama yang menggerakkan jihad. Parome, Khatib Sumat ni Khatib Abdul Samad, menggerakkan jihad lawan Vietnam. Tapi sejarah ni tak diangkat sangat. Sebab itu mereka ni semua melawan. Cuma yang kita risau sekarang, sekian, musuh kita bukan musuh berdepan sekarang. Dulu kita boleh gerakkan masyarakat berlawan dengan musuh. Tapi sekarang penceramah, ustaz, imam tak boleh nak gerakkan kerana musuh tak kelihatan. Apatah lagi musuh kita sekarang ni tak sama seperti kita zaman dulu. Musuh kita sekarang ini apa benda? Musuh pandemik misalnya. Benda tak kelihatan musuhnya itu. Datang, akhirnya menyebabkan banyak perubahan berlaku kepada ekonomi, kepada sosial. Ada orang yang masih belum bangkit pun lagi daripada kejatuhan. Banyak shopping kompleks masih kosong sampai sekarang. Sebab orang dah diajar shopping online 2 tahun, tak nak lah beli kat kedai. Tak ada. Semua order pada rumah, kelak, hantar handphone dan sebagainya. Jadi itu masalah. Dan juga masalah musuh kita sekarang, perpecahan sesama kita. Isu-isu politik, isu-isu bumi rata, isu vaksin, kelari siang malam. Tak ada kerja ke? Hak ni kata mentari sini, hak ni kata bumi lepeh, hak ni kata bumi bulat, kelari siang malam. Ayo kita halau musuh-musuh daripada negara kita. Tapi nak buat macam mana? Kalau dulu ulama kata jom lawan Jepun, anak murid bangun asal parang, serang. Kalau sekarang nak ajak jom kita lawan naikkan ekonomi orang Islam. Nak buat benda tak tahu. Mau pandang aku. Payah. Jadi itu nombor 1. Aqamus salah, datang masjid. Wujudkan kekuatan semula. Yang selama ini kita jadi penakut sebab kita tak datang masjid. Yang kedua, pengisian mereka oleh golongan hamba Allah ni, wa atawuz zakah. Dia mesti zakat ni satu kepedulian sosial. Maknanya dia mesti cakna kepada sesama Muslim. Kalau hidup hendak selamat, Al-Quran dijunjung, dirikan solat. Kalau hidup hendak berkat, rezeki yang dapat, bawa-bawalah berzakat. Kalau hidup nak bermatlamat, adat ditatang sepenuh minat. Kalau hidup hendak sejahtera, hukum ditegak, undang-undang dipelihara. Kalau hidup hendak terpuji, fitnah memfitnah mesti dijauhi. Kalau hidup hendak terpandang, arif bertindak, bijaklah memandang. Kalau hidup hendak dihormat, bersatu hati, hidup muafakat. Duduk muafakat, menjunjung adat, duduk bersama, belapang dada, duduk berkawan, bertenggang rasa. Kita semua seikat, bak syirik, serumpun pun bak serai. Hendak belayar ke Teluk Betung, sambil belayar labuhkan pukat. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kita bagaikan au dengan tebing. Bukit sama didaki, lebah sama dituruni, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Kalau mendapat sama laba, kehilangan pun sama berani. Gunung Tahan sama didaki, Sungai Pahang sama direnang. Kalau hidup satu hati, semua yang susah akan jadi senang. Ini panjanglah nasihat-nasihat orang tua-tua kepada kita. Hendaklah bersatu hati. Yang buta mengembuh lesung, yang pekak membakar meriam, yang bisu menyimpan rahsia, yang tempang menjaga tongkat, yang kurus menjaga lauk, yang gemuk mengimbang perahu, yang cerdik diajak berunding, yang rendah menyusuk kalung, yang tinggi menjulang rabuk. Semua ada kerja dia walaupun dia tak sempurna. Masalah kita sekarang salah bagi tugasan, hancur negara. Orang tak sepatut kita beri. Orang tua besar, orang kurus jaga lauk.
Orang gemuk imbang perahu. Kita buat terbalik. Orang gemuk jaga laut. Habis. Pas jamah. Food testing dia kata. Yang kurus dia suruh imbang perahu. Congek gini perahu wili jadi. Mungkin kita tak betul meletak. Itu je, bukan tak buat kerja, buat. Tapi salah meletakkan. Jadi zakat itu hanya simbolik. Selain daripada yang kita bayar zakatnya, ia adalah simbolik bahawa kita hendaklah bersatu hati. Yang ketiga, ciri hamba Allah yang mengisi kemerdekaan. Wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkar. Mereka ini sentiasa menegakkan amal ma'ruf dan nahi munkar. Kena ada budaya jaga tepi kain orang. Walaupun orang Melayu ni dia tak bagi campur orang punya masalah, jangan jaga tepi kain orang. Tak betul. Islam menyuruh jaga tepi kain orang. Yang Islam tak benarkan, masuk dalam kain orang. Itu tak boleh. Yang terjadi sekarang, dia masuk dalam kain orang. Dia mencari-cari rahsia. Itu tak boleh. Mengorek aib, itu tak dibenarkan. Apa yang dia dah tutup, jangan diselok lagi. Nanti aibnya banyak. Kita tengok tepi-tepi je, jaga tepi saja. Jangan terselok sangatlah. Jangan masuk pun dalam kain orang. Yang kita kononnya atas nama pembongkaran. Bukan kerja awak membongkar. Yang bongkar ni mahkamah ya. Bukan kerja rakyat. Kerja mahkamah membongkar. Bukan kerja wartawan. Kerja mahkamah membongkarkan. Menunjukkan bukti. Bukan kerja kita. Kita pendakwah, bukan hakim. Hakim yang arif. Dia menentukan. Yang buat pendakwaan, ada kerja pendakwaan. Yang menentukan siasatan, ada orang buat kerja siasatan. Tapi netizen, dia sapu semua jawatan. Siasat pun dia, dakwa pun dia, hakim pun dia, mahkamah dia, jadi kangaroo dah. Facebook jadi kangaroo court sekarang. Mahkamah jatuh hukum semua perkara. Bukan kerja awak. Kerja kita jaga tepi kain. Jangan sampai masuk. Dan yang terakhir, Allah Ta'ala sebut, walillahi akibatul umur. Engkau hendaklah mengembalikan segala urusan kepada aku, pada Allah. Man proposes, God disposes. Homo proponit, sit deus disponit. Manusia ni, dia hanya boleh merancang saja. Yang menentukan jadi atau tidak, bukan kita. Allah. Tuan-tuan silakan berangan nak kahwin seorang lagi. Silakan. Tak ada kena bayar pun berangan ni. Bawa kereta berangan. Jadi abang Honda, jadi abang Toyota ke. Terpulang, berangan tak ada kena bayar. Tapi yang menentukan jadi atau tidak, hanya dia saja. Kita hanya boleh merancang. Kalau Perdana Menteri kita suka dengan satu ayat, wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah. Itu ayat. So, maknanya, semuanya adalah kuasa Allah. Ini sifat orang beriman. Kita serahkan segalanya kepada Allah. Kita merancang, dia yang menentukan. Tapi siapa-siapa serahkan urusannya kepada Allah, Allah akan cukupkan keperluan dia. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang gantung harap dengan aku akan cukupkan keperluan dia. Bahasa mudahnya, dia tawakal, dia redha dan sebagainya lagi. Maka hadirin hadirat sekalian, inilah dia peranan kita sebagai hamba Allah dalam mengisi kemerdekaan ini dari perspektif Islam. Taklah kita sebut tadi yang Allah Ta'ala pesan, mesti datang masjid, mesti selalu prihatin dengan kesusahan orang, iaitu dengan zakat itu tadi. Jangan lupa amal ma'ruf nahi munkar, dan hidup mesti gantung dengan Allah. Bukan kebijaksanaan kita, Allah yang menentukan. Tapi seperti yang kita dah maklum, musuh kita tak sama seperti zaman penjajahan dulu. Musuh kita sekarang, musuh yang tak kelihatan. Saya selalu sebut di mana-mana, musuh kita sekarang ni ada 5. Pertama, gunting dalam lipatan. Yang kedua, api dalam sekam. Yang ketiga, musuh dalam selimut. Yang keempat, telunjuk luruh, kelingking berkait. Dan yang kelima, musang tapi berbulu ayam. Susah tuan-tuan. Pakai kopiah serupa kita, serban di leher serupa kita. Tapi dia paling tak suka dengan agama, tak suka dengan kemajuan kita dan sebagainya. Hati-hatilah dengan golongan ini. Akhir kata, negara kita sudah merdeka, hidup tenteram sekian lama, bagaikan bunga yang sedang mekar,
ayolah jaga bersama-sama. Negara kita berbilang bangsa, pelbagai budaya, pelbagai agama. Suburkan ia selama-lama, janganlah sampai timbul bencana. Sekadar itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan ini diredai indahnya oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.